Kalau korang tanya aku siapa pemain yang paling untung sepanjang jelajah pramusim Liverpool di Amerika Syarikat, jawapan aku bukan Florian Wirtz, bukan Alexander Isak dan bukan juga Jeremy Frimpong. Sebaliknya, seorang pemain muda yang mungkin ramai peminat bola sepak luar Liverpool masih belum benar-benar kenal. Tapi selepas 3 perlawanan ini, aku rasa nama dia mula menjadi sebutan dalam kamp Liverpool sendiri. Dan kalau perkembangan dia berterusan macam sekarang, mungkin Liverpool dah tak perlu lagi berbelanja besar untuk mencari pemain tengah baru. Tapi dalam masa yang sama, ada juga beberapa pemain yang semakin membuatkan Iraola pening kepala. Ada yang cedera pada saat paling tidak sesuai, ada yang langsung gagal memanfaatkan peluang, dan ada juga seorang pemain yang masa depannya di Anfield nampaknya semakin samar-samar selepas jelajah ini. Jadi dalam video kali ini, aku nak kongsikan siapa 4 pemenang terbesar dan 3 pemain yang paling rugi sepanjang jelajah pramusim Liverpool di Amerika Syarikat berdasarkan apa yang kita lihat di atas padang serta analisis daripada wartawan yang mengikuti pasukan sepanjang siri jelajah ini. Kalau korang suka kandungan macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng supaya korang tak terlepas analisis Liverpool yang aku akan bawakan sepanjang musim ini. Baik, kita mulakan dengan pemenang paling besar. Bagi aku tak ada perdebatan. Trey Nyoni adalah pemain terbaik Liverpool sepanjang jelajah ini. Kalau sebelum ini ramai melihat Nyoni sebagai sekadar prospek akademi yang perlukan masa, sekarang situasinya sudah berbeza. Dalam 3 perlawanan di Amerika, dia menunjukkan kematangan yang jauh melebihi usianya. Apa yang paling menarik ialah bukan sekadar hantaran atau teknik individu, tetapi cara dia memahami permainan. Menentang Leeds United, Nyoni bermain dengan penuh keyakinan. Dia kerap berada di posisi yang betul untuk mematahkan serangan lawan, tenang ketika menerima tekanan dan sentiasa memastikan Liverpool terus menguasai tempo permainan. Dalam sistem Andoni Iraola yang sangat bergantung kepada intensiti, tekanan tinggi dan transisi pantas, pemain tengah perlu bijak membaca situasi. Nyoni menunjukkan semua ciri itu. Satu momen yang benar-benar mencuri perhatian aku ialah apabila dia memenangi duel fizikal dengan Lucas Nemcha. Itu mungkin nampak seperti satu aksi biasa, tetapi ia memberi gambaran bahawa Nyoni bukan lagi pemain muda yang mudah ditolak. Dari segi fizikal, dia sudah jauh lebih bersedia untuk bersaing di tahap Liga Perdana Inggeris. Selain itu, dia juga memainkan peranan penting dalam pembinaan gol kedua Liverpool apabila melakukan hantaran lintang yang tepat kepada Jeremy Frimpong sebelum serangan disudahkan oleh rakan sepasukan. Ini menunjukkan dia bukan sahaja bagus ketika bertahan, tetapi turut mampu memberikan sumbangan dalam fasa menyerang. Apa yang lebih menarik ialah Andoni Iraola sendiri beberapa kali memuji perkembangan Nyoni sepanjang jelajah ini. Bila seorang jurulatih yang baru mengambil alih pasukan sanggup beri pujian secara terbuka kepada pemain muda, itu petanda bahawa dia benar-benar berada dalam perancangan. Kalau Trey Nyoni menjadi pemenang terbesar jelajah ini, seorang lagi pemain muda yang turut mencuri perhatian ialah Rio Ngumoha. Aku rasa semakin sukar untuk menganggap Ngumoha sekadar pemain akademi. Setiap kali dia berada di atas padang, dia sentiasa memberi ancaman kepada pertahanan lawan. Kelajuan, kemahiran 1 lawan 1 dan keberaniannya mencabar pemain lawan membuatkan dia sangat menyeronokkan untuk ditonton. Ketika menentang Wrexham, dia menjaringkan gol kemenangan walaupun rematan itu terkena pertahanan lawan. Kemudian ketika bertemu Leeds United, dia kembali beraksi di posisi kegemarannya di sebelah kiri dan beberapa kali berjaya membuka ruang melalui kombinasi yang baik bersama Milos Kerkez. Apa yang menarik, Liverpool sebelum ini dikatakan langsung tidak berminat menjual Ngumoha walaupun terdapat minat daripada Bayern Munich. Itu menunjukkan betapa tingginya keyakinan kelab terhadap potensinya. Namun persoalan yang mula timbul, jika Liverpool benar-benar berjaya mendapatkan Bradley Barcola, bagaimana Iraola akan menyusun bahagian serangan? Adakah Ngumoha akan kekal di sebelah kiri, beralih ke kanan atau lebih banyak digunakan sebagai pemain pelapis? Itu akan menjadi satu persaingan yang sangat menarik untuk diperhatikan. Seorang lagi pemain yang jelas mendapat manfaat daripada jelajah ini ialah Dominik Szoboszlai. Selepas menandatangani kontrak baru, dia bukan sahaja mempamerkan prestasi yang baik, malah menunjukkan ciri-ciri seorang pemimpin. Dengan Virgil van Dijk tidak menyertai jelajah ini, Szoboszlai diberikan tanggungjawab sebagai kapten dan dia memikul tugas itu dengan baik. Di atas padang,
Dia kelihatan sangat sesuai dengan gaya permainan Iraola. Tenaganya tidak pernah habis, tekanan yang diberikannya kepada lawan sangat konsisten dan dia sentiasa menjadi penghubung antara bahagian tengah dan serangan. Apa yang aku suka ialah sikapnya selepas kekalahan kepada Leeds. Dia tidak mencari alasan, sebaliknya dia mengakui Liverpool masih perlu memperbaiki situasi bola mati dan menegaskan seluruh pasukan perlu segera belajar daripada kesilapan sebelum musim sebenar bermula. Bagi aku, itulah mentaliti yang Liverpool perlukan. Walaupun hanya aksi pramusim, Szoboszlai sudah menunjukkan bahawa dia bersedia menjadi salah seorang pemimpin utama pasukan musim ini. Seterusnya kita bercakap tentang seorang pemain yang mungkin tidak ramai jangka akan menjadi antara pemenang untuk jelajah kali ini, iaitu Luke Chambers. Sejujurnya, sebelum pramusim bermula, aku fikir Chambers hampir pasti akan dipinjamkan sekali lagi untuk mendapatkan minit permainan. Tetapi selepas 3 perlawanan di Amerika, pandangan itu mula berubah. Walaupun posisi asalnya ialah bek kiri, Iraola menggunakannya sebagai pertahanan tengah dan aku rasa dia menjalankan tugas itu dengan cukup baik. Dia kelihatan tenang ketika menguasai bola, berani melakukan terjahan dan sentiasa memberikan komitmen tinggi setiap kali turun beraksi. Lebih manis, dia turut menjaringkan gol ketika menentang Leeds United. Bagi seorang pemain yang pada asalnya tidak dijangka memainkan peranan besar musim ini, itu sudah tentu meningkatkan keyakinannya. Apa yang membuatkan Chambers semakin menarik ialah sifat versatilnya. Dia boleh bermain di bek kiri dan juga pertahanan tengah. Dalam keadaan Liverpool masih bergelut dengan isu kecederaan di bahagian pertahanan, pemain seperti ini sememangnya sangat berguna untuk dimiliki. Tetapi apabila kita bercakap tentang pertahanan, ada juga cerita yang jauh lebih mengecewakan. Joe Gomez sekali lagi diuji dengan kecederaan. Joe Gomez. Tak apa, aku tak nak cakap banyak tentang Joe Gomez ni. Moga cepat sembuh. Okey, seterusnya untuk pemain yang mengecewakan. Yang pertama tadi Joe Gomez, yang kedua kita ada Jeremy Jacquet. Ini juga merupakan salah satu situasi yang mengecewakan, tetapi ada sebab yang berbeza. Ramai penyokong tidak sabar untuk melihat pertahanan muda Perancis itu membuat penampilan pertamanya selepas menyertai Liverpool. Namun sepanjang jelajah ini, dia langsung tidak diturunkan kerana masih dalam proses pemulihan dan pihak kejurulatihan tidak mahu mengambil sebarang risiko. Aku faham keputusan Iraola lebih baik berhati-hati sekarang daripada kehilangan pemain untuk tempoh yang lebih lama. Tetapi pada masa yang sama, masa semakin suntuk, hanya tinggal beberapa aksi persahabatan sebelum musim baru bermula dan Jacquet masih belum sempat membina keserasian bersama Virgil van Dijk. Jadi walaupun ramai mengharapkan dia terus menjadi penyelesaian kepada masalah pertahanan Liverpool, buat masa ini ia masih menjadi satu tanda tanya yang perlu dijawab dalam baki pramusim akan datang. Akhir sekali kita sampai kepada pemain yang mungkin paling banyak persoalan timbul selepas jelajah Amerika ini, iaitu Curtis Jones. Bagi aku, situasi Jones ni agak berbeza berbanding pemain lain. Dia bukan pemain yang gagal kerana tidak mempunyai kualiti. Kita semua tahu kemampuan dia. Dia adalah produk Akademi Liverpool, memahami budaya kelab dan pernah menunjukkan bahawa dia mampu menjadi pemain penting ketika berada dalam prestasi terbaik. Tetapi masalahnya sekarang ialah peluang untuk membuktikan diri datang pada waktu yang sangat penting dan dia gagal menggunakan peluang tersebut sepenuhnya. Dengan perubahan pengurus daripada Arne Slot kepada Andoni Iraola, semua pemain bermula dengan lembaran baru. Tiada siapa benar-benar dijamin tempat dalam skuad utama. Jadi pramusim ini sepatutnya menjadi pentas untuk Curtis Jones menunjukkan kepada pengurus bahawa dia masih diperlukan di Anfield. Namun sepanjang 3 perlawanan di Amerika, persembahannya tidak cukup meyakinkan. Lebih buruk, perhatian terhadap Jones bukan hanya kerana aksi di padang, tetapi juga isu berkaitan kepimpinan. Selepas kemenangan menentang West Ham, berlaku situasi apabila dia kelihatan kecewa kerana lilitan kapten diberikan kepada Kostas Tsimikas dan bukan dirinya ketika Szoboszlai keluar padang. Walaupun isu itu mungkin sudah diselesaikan dalam bilik persalinan, ia tetap memberikan gambaran bahawa Jones perlu lebih fokus kepada perkara yang berlaku di atas padang. Menentang Leeds United ketika Liverpool kehilangan kawalan pada separuh masa kedua, Jones juga gagal memberikan kestabilan yang diperlukan
dia kurang peka terhadap bahaya ketika Sean Longstaff menjaringkan gol yang mengubah momentum permainan dan kemudian tewas dalam pertarungan fizikal dengan Dominic Calvert-Lewin sebelum Leeds melengkapkan kebangkitan mereka. Bagi aku, inilah perkara yang paling merugikan Jones. Dalam keadaan Liverpool sebenarnya memerlukan lebih ramai pemain, dia sepatutnya menjadi salah seorang pemain yang menunjukkan mengapa kelab perlu mempertahankannya. Tetapi sekarang, dengan kontraknya yang semakin hampir tamat dan minat daripada Inter Milan masih ada, masa depan Jones semakin tidak pasti. Aku tidak akan terkejut jika Liverpool memilih untuk mendengar tawaran yang sesuai. Bukan kerana Jones tidak bagus, tetapi kerana dalam bola sepak moden, kadang-kadang keputusan perlu dibuat berdasarkan masa depan pasukan. Kalau Inter benar-benar bersedia menawarkan 40 juta, Liverpool mungkin perlu mempertimbangkan sama ada nilai tersebut boleh digunakan untuk memperkuatkan posisi yang lebih diperlukan. Secara keseluruhannya, bagi aku, jelajah Amerika ini memberikan banyak jawapan kepada Andoni Iraola. Dia mungkin kecewa dengan kekalahan kepada Leeds, tetapi kekalahan itu sebenarnya memberi gambaran yang lebih jelas tentang kelemahan Liverpool, masalah bola mati, kedalaman pertahanan dan keperluan menambah beberapa pemain masih menjadi perkara utama sebelum musim bermula. Tetapi dalam masa yang sama, ada banyak perkara positif yang dapat kita saksikan. Dan sekarang persoalannya, adakah Liverpool akan bertindak di pasaran sebelum musim bermula? Atau adakah pemain muda seperti Trey Noni dan Rio Ngumaha akan menjadi jawapan dalaman kepada masalah yang mereka hadapi? Kita tunggu perkembangan seterusnya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Pastikan anda follow rapat-rapat channel ini sebab inilah channel Liverpool yang paling aktif di Malaysia sejak tahun ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.